Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Muhyiddin yang paling mengejutkan saya. 12 jam selepas penamaan calon, Muhyiddin membuat pengakuan dan pendedahan tentang dana kempen Perikatan Nasional. Anda pun tahu bahawa akaun Parti Bersatu sebuat masa ini masih lagi dibekukan oleh SPRM. Berkali-kali Bersatu mahu mendapatkan akaun tersebut dan mahu supaya akaun tersebut dilepaskan daripada status dibekukan, namun SPRM masih tidak meluluskan, kerajaan melalui SPRM juga tak meluluskan kerana perlu siasatan yang lebih lanjut lagi. Ini menjadi tanda tanya oleh netizen dan penganalisis politik. Mereka bertanya dari mana Muhyiddin Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu yang akaun mereka dibekukan itu, mendapatkan dana untuk meneruskan kempen pilihan raya negeri. Anda tahu, untuk berkempen di dalam pilihan raya negeri ini, mereka atau semua perkara, semua langkah, semua program pasti memerlukan belanjawan yang amat besar dan boleh mencapai jutaan ringgit. Jadi persoalan netizen kepada Muhyiddin dan juga Parti Bersatu khususnya, dari mana dana kempen pilihan raya PN ataupun Bersatu. Tapi selepas beberapa jam persoalan itu menular di media sosial, ini jawapan Muhyiddin. Muhyiddin kata tak perlu pertikai dana kempen Perikatan Nasional. Pihak lawan tidak perlu mempertikai sumbangan yang diperoleh Perikatan Nasional PN untuk berkempen dalam 6 pilihan raya negeri PRN. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan sumbangan dana yang diterima gabungan itu bukan satu kesalahan. Akaun saya semua dibekukan dan ini semua dana kempen adalah wang rakyat untuk membantu Bersatu dan PN. Wah, menjadi tanda tanya kita ialah beliau kata ini semua adalah wang rakyat yang didermakan. Nak tanya jugalah kan dari mana sebenarnya, tapi Muhyiddin kata tak perlu pertikaikan. Terpulanglah pada anda, mau tanya atau tidak, anda tulis dalam ruangan komen di bawah konten ini. Kata Muhyiddin, kenapa kita perlu mempersoalkan, kata beliau, kenapa kita perlu mempersoalkan sumbangan kepada PN? Kerana saya tidak mempertikaikan berapa banyak pun wang yang mereka belanjakan. Katanya ketika ditemui di Dewan Mutiara Bestari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, Gombak. Presiden Bersatu itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai sumber kewangan diperoleh PN bagi menghadapi pilihan raya negeri. Muhyiddin hadir bagi memberi sokongan kepada 3 calon PN yang bertanding di Sungai Tua, Gombak Setia dan Hulu Kelang. PN mempertaruhkan Muhammad Azwin Ali di kerusi Dun Hulu Kelang, Muhammad Hanif Jamaluddin di Dun Sungai Tua, serta penyandang kerusi Gombak Setia Muhammad Hilman Idham bagi mempertahankan kerusi dimenanginya. Sementara itu, Muhyiddin membidas beberapa pengumuman bantuan tunai yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Tiba-tiba sekarang kamu ada duit, tengok. Inilah yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim lakukan sepanjang masa, kata beliau. Dia tabur janji demi janji ketika orang ramai menunggu tetapi tiada apa yang diberikan. Tetapi tiba-tiba semua ini dilakukan dalam masa 2 minggu, kata ahli Parlimen Paguh itu. Inilah dia. Akhirnya Muhyiddin Yassin baru tahu penengan ataupun mainan sebenar Anwar Ibrahim yang hebat itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya tak sampai 12 jam pilihan raya negeri pencalonannya selesai. Bersatu dengan serta-merta memecat seorang ahli dan menggantung 2 lagi ahli. Apa cerita ini, bosku? Belum mula kempen dah pecat dah gantung orang. Apa masalah yang berlaku sehingga tindakan paling tinggi iaitu memecat dan tindakan nombor 2 paling teruk iaitu menggantung keahlian berlaku pula dalam Parti Bersatu? Dulu kata Parti Bersatu tidak ada masalah. Rupa-rupanya masalahnya tetap ada.
Jadi kesimpulannya, mana-mana parti pun tiada yang sempurna. Bersatu telah mengambil tindakan segera untuk memecat seorang ahlinya dan menggantung dua lagi selama 3 tahun kerana mereka didapati mensabotaj kempen pilihan raya negeri PN pada pilihan raya negeri. Malaysia kini difahamkan tindakan terhadap 3 individu itu dikaitkan dengan laporan pemberontakan dalaman terhadap calon PN Batang Kali Muhammad Muhaimin Harith. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dicapai oleh Majlis Tertinggi Bersatu semasa mesyuaratnya yang diadakan di Ibu Pejabat Parti itu di Kuala Lumpur petang tadi. Bersatu menzahirkan komitmen tertinggi untuk memastikan gerak kerja parti dalam menghadapi pilihan raya umum negeri ke-15 di 6 negeri berserta pilihan raya kecil Kuala Terengganu yang berlangsung serentak pada 12 Ogos 2023. Kata laporan ini nanti berada pada tahap paling maksimum bagi menjamin kemenangan Perikatan Nasional. Sehubungan itu, menurut laporan dipetik daripada Malaysia Kini ini, Bersatu menegaskan mana-mana ahli Bersatu yang tidak mendapat kebenaran parti tetapi bertindak melanggar disiplin parti dengan bertanding, menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas, keahliannya terhenti serta-merta mengikut pasal 10.24 Perlembagaan Bersatu, kata Hamzah dalam satu kenyataan hari ini. Pagi tadi, Muhammad Muhaimin menyeru anggota Bersatu untuk bersatu dan meletakkan kepentingan parti di atas segalanya. Kenyataan Hamzah hari ini tidak merujuk kepada ketiga-tiga individu tersebut atas alasan tindakan yang diambil terhadap mereka. Dalam Gabungan Perikatan Nasional, PAS juga sebelum ini mengeluarkan amaran yang sama kepada semua ahli supaya akur dengan keputusan pucuk pemimpin parti mengenai calon atau berisiko dikenakan tindakan. Saudara-saudara sekalian, ini memang benar-benar mengejutkan kita kerana ini tindakan yang paling drastik sekali yang dilakukan oleh Perikatan Nasional. Namun, sebelum mengumumkan tindakan memecat dan juga tindakan menggantung ahli parti itu, sebenarnya protes di Batang Kali ini Hamzah Zainuddin punya jawapan sebelum dia pecat dan gantung, yaitu kata Hamzah Zainuddin, biasalah, ada suka ada tak suka, kata Hamzah, memetik kepada tindakan protes dalaman pemberontakan dalaman dalam Bersatu itu. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin menganggap protes terhadap calon parti gabungan itu untuk kerusi Dun Batang Kali di Selangor sebagai sesuatu yang biasa bagi sesuatu parti politik. Beliau kata, biasalah. Ada orang suka dan ada orang tak suka, kata beliau kepada pemberita selepas pelancaran jentera PN. Hamzah diminta mengulas mengenai penolakan ahli akar umbi Bersatu di Hulu Selangor minggu lalu yang kecewa selepas gabungan itu didakwa mengenepikan ketua bahagian mereka, Mad Anwar Muhammad Nur, daripada bertanding di Batang Kali. Berdasarkan foto yang tular baru-baru ini yang tersebar di Facebook, ahli yang dikatakan tidak berpuas hati telah membakar dan memejak bendera PN. Mereka mendakwa PN telah memilih seorang lagi ahli jawatan kuasa pimpinan bahagian Hulu Selangor yang didakwa bersekutu dengan pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Azmin Ali dan bukannya Anwar. Menurut catatan di Facebook, Akar Umbi Bersatu Tempatan juga telah melancarkan gerakan memboikot calon berkenan dan berikrar untuk memastikan PN kalah pada pilihan raya umum pada 12 Ogos ini. Sementara itu, Hamzah memberitahu pemberita PN akan mengumumkan calon mereka untuk pilihan raya negeri Selangor Rabu ini, yaitu hari kemarin dulu. Pengumuman itu dibuat semasa acara yang diadakan di Taman Medan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 12 jam selepas aktiviti mencabut bendera Perikatan Nasional, memijak bendera Perikatan Nasional dan membakar bendera Perikatan Nasional, akhirnya ini yang terjadi. Kita sangka semuanya sudah berakhir. Kita sangka ianya sudah tenang. Rupa-rupanya
perkara yang lebih teruk akhirnya berlaku. Ini yang berlaku. Tak puas hati isu calon membakar bendera parti, akhirnya Bersatu pecat ahli. Seorang ahli Bersatu dipecat dan 2 lagi digantung keahlian selama 3 tahun. Berkuat kuasa Rabu lalu selepas didapati menghasut, memboikot dan mensebotaj kempen pilihan raya Perikatan Nasional baru-baru ini. Difahamkan ketiga-tiga ahli biasa Bersatu bahagian Hulu Selangor itu dikenakan tindakan disiplin selepas terbabit dalam insiden membakar bendera PN yang juga tular di media sosial minggu lalu. Setiausaha Agung Bersatu Dr. Datu Seri Hamzah Zainuddin berkata ketiga-tiga ahli parti itu dikenakan tindakan disiplin kerana melanggar pasal 10.22 Perlembagaan Bersatu menerusi perbuatan menghasut, memboikot dan mensebotaj kempen pilihan raya negeri PN. Sehubungan itu, katanya mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi pada Rabu lalu memutuskan memecat seorang ahli Bersatu dan menggantung keahlian 2 lagi anggota parti yang terbabit dengan perbuatan berkenaan. Pada masa sama, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang memberi amaran akan memecat mana-mana ahli Bersatu yang melanggar disiplin parti dengan bertanding tanpa kebenaran, menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas. Bersatu menzahirkan komitmen tertinggi untuk memastikan gerak kerja parti dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri beserta pilihan raya kecil PRK Kuala Terengganu yang berlangsung serentak pada 12 Ogos depan, berada pada tahap paling maksimum bagi menjamin kemenangan PN. Sehubungan itu, Bersatu menegaskan bahawa mana-mana ahli Bersatu yang tidak mendapat kebenaran parti tetapi bertindak melanggar disiplin parti dengan bertanding menjadi pencadang penyokong pada mana parti atau calon bebas keahliannya terhenti serta-merta. Minggu lalu tular beberapa gambar di media sosial menunjukkan beberapa individu memijak dan membakar bendera PN. Tindakan itu dikatakan sebagai bantahan dan memboikot pengumuman calon PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Batangkali selepas nama Muhammad Muhaimin Harith diumumkan oleh pemimpin PN. Menurut hantaran berkenaan, ahli Bersatu bahagian Hulu Selangor dikatakan menolak Muhammad Muhaimin, sebaliknya mencadangkan Khairul Azhari Saud bertanding di Dun Batangkali. Saudara-saudara sekalian, ini memang paling mengejutkan kita untuk pilihan raya kali ini. Tak sampai 12 jam selepas penamaan calon, tak sampai 24 jam selepas penamaan calon, Bersatu akhirnya dengan serta-merta memecat ahli mereka. Seorang dipecat dan 2 orang lagi dikenakan tindakan gantung keahlian parti. Semua ini gara-gara mereka melanggar pasal 10.2 Perlembagaan Bersatu kena tindakan menerusi perbuatan menghasut, memboikot dan mensebotaj kempen pilihan raya PN. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Wah, ini isu paling panas, isu paling hot, isu paling mengejutkan seluruh Malaysia. 12 jam, tak sampai 12 jam selepas penamaan calon selesai, akhirnya ini muncul. Orang yang dicalonkan diaras supaya jangan disokong. Ini betul-betul dugaan. Ini bukan dugaan, ini betul-betul, kata P. Ramlee. Ini betul-betul. Bayangkan baru saja bermula kempen dan belum lagi ada apa-apa cerita atau belum ada lagi bermula pilihan raya pun sudah kedengaran di sana sini supaya calon daripada PAS ini jangan diundi. Ini dipetik daripada BH Online. Kata adik kepada Nik Aziz, jangan undi Muhammad Amar. Dia punca Nik Abdul tidak dicalonkan. Orang yang berkata ini ialah adik kepada Nik Aziz dengan seruan, jangan undi Muhammad Amar. Wah, sebab menurut di berita harian online, dia punca Nik Abdul tidak dicalonkan.
Adik kepada Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat mendedahkan timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah adalah punca kepada anak saudaranya Nik Muhammad Abdul tidak dicalonkan pada PRN di Kelantan. Nik Din Nikmat turut mendedahkan nama bekas ahli parlimen Bacok itu pada awalnya ada sebelum ditolak oleh Muhammad Amar. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri turut menghantar surat meminta PAS Kelantan menyenaraikan nama Nik Muhammad Abdul. Dakwanya tindakan itu dibuat kerana calon Dewan Undangan Negeri Dun Pancor itu tidak mahu keluarga Allahyarham Nik Abdul Aziz bertapak di Pengkalan Cepa. Pendedahan itu dikongsi menerusi satu rakaman video berdurasi 2 minit 33 saat yang tular sejak petang tadi. Sementara itu, ketika dihubungi bagi mendapatkan pengesahan sama ada video berkenan benar atau sebaliknya, Nik Din mengesahkan video berkenan sahih. Hari ini adalah hari penamaan calon dan pada hari pengisytiharan calon Perikatan Nasional PN, nama Nik Muhammad Abdul tidak tersenarai untuk Dun Cempaka. Saya hairan kerana pada 23 Jun lalu saya sendiri pergi berjumpa dengan Presiden PAS dan bertanyakan sama ada parti masih memerlukan Nik Muhammad Abdul. Presiden PAS jawab, memang kita perlukan Nik Muhammad Abdul kerana beliau cerdik, kerja bagus dan dalam parlimen pun sentiasa bersuara. Jadi saya minta Nik Muhammad Abdul diberikan kerusi dalam parlimen Pengkalan Cepa. Tidak kira mana-mana kerusi katanya. Beliau yakin bila Dun Cempaka kosong dan melihat Nik Muhammad Abdul tidak tersenarai itu adalah kerja Muhammad Amar. Apa yang sampai di telinga saya, beliau iaitu Muhammad Amar tidak bagi keluarga Allahyarham Nik Abdul Aziz bertapak di kawasan Pengkalan Cepa. Oleh itu saya merayu kepada mereka yang melihat video ini termasuk pengundi di Dun Pancor supaya tidak mengundi Muhammad Amar dan biar beliau kalah. Biar dia tahu lebih tinggi langit, lebih rendah. Tahu langit tinggi rendah kerana dia naik pun kerana rakyat, kata beliau. Biar dia kalah sekali dan rasa sekiranya ada orang seperti ini dalam PAS, ia akan merosakkan parti, kata beliau. Sementara itu usaha untuk mendapatkan kenyataan balas daripada Muhammad Amar masih gagal. Setakat ini, namun pegawai beliau memaklumkan timbalan Menteri Besar itu hanya akan hadir pada program memperkenalkan calon malam ini di Pengkalan Cepa. Media sebelum ini melaporkan Nik Muhammad Abdul tidak tercalon pada PRN di Kelantan walaupun nama beliau disebut-sebut bakal bertanding di salah satu kerusi pada Parlimen Cepa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk kali ini kita jumpa lagi. Bye-bye.